بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Kita sambung perbincangan berkenaan dengan iman. Iman itu bertambah dan berkurang. Sekurang-kurangnya iman itu ialah tasdiq, yakni percaya dengan benar, jazim, dengan kata putus, yang tidak ada syak dan syubhah, tidak ada ragu dan kekeliruan. Kalau sekiranya tidak sedemikian, maka tidak ada iman. Sekiranya ada ragu, ada syak dalam iman itu, maka imannya tak betul. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Surah Al-Hujurat ayat 15. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Ayat ini terang mengatakan orang beriman sebenar ialah yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak ada ragu, tidak ada syak sedikit pun dalam hati dia. Iman yang ikhlas. Jika sekiranya terdapat syak, maka ini bermakna nifaq, munafik. Kalau ada syak dalam hati, berarti sifat munafik ada dalam diri dia. Firman Allah Subhanahu wa taala, fi qulubihim maradun, surah Al-Baqarah ayat 10. Maksudnya di dalam hati mereka ada penyakit. Dalam hati orang-orang munafik ada penyakit. Penyakitnya ialah tak percaya sungguh-sungguh, tak beriman sungguh-sungguh, cakap saja dia percaya, cakap saja dia Islam, tapi hatinya tak percaya pada Islam, ada penyakit. Berhubung dengan penyakit, ada ulama mentafsirkan dengan makna syak. Penyakit itu ialah syak, ragu terhadap Islam, masih ada perasaan tak percaya pada Islam, walaupun sedikit, itu syak. Diterangkan bahawa syak itu bukannya was-was. Was-was lain. Was-was bukan syak. Was-was ialah gangguan syaitan. Was-was tidak boleh dianggap syak kerana ianya dibawa oleh syaitan dan hati kita menolaknya. Seperti seorang yang diajak menjadi kafir atau dituduh menjadi kafir, sedangkan dia tidak menerima kekufuran itu. Itu gangguan syaitan, was-was. Mari perasaan nak jadi kafir, jadi apa, saya akan ganggu. Lepas tu dia sedar balik, beriman balik. Itu bukan syak, itu was-was. Seorang yang dituduh dia kafir, sedangkan dia percaya pada Islam, beriman pada Islam, tak jadi kafir dengan sebab itu. Orang tuduh tu pula balik ke dia. Tidak boleh mudah-mudahan perkara ini. Mungkin kerana dia jahil, dia tak tahu berkenaan dengan Islam, tapi dia percaya pada Islam.
percaya. Hak dia tak tahu, maka dia gelanggar dia tak tahu. Kan dia tak tahu, dia tak faham. Orang yang macam ni diganggu keimanan dia. Was-was. Was-was bukannya syok. Mari perasaan fikir yang bukan-bukan. Berkenaan dengan nak tolak Islam. Dan dia sedar balik. Itu was-was namanya. Syok ni terus tak percaya pada Islam. Tak percaya sungguh. Ada benda dia tak percaya. Contohnya betapa Islam mengharamkan riba ni. Tak betul ni. Dia kita tolak. Kemudian sekiranya dia percaya riba tu haram, dia makan riba, dosa saja. Dosa. Kena faham. Beza antara syok dengan was-was. Firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ittaqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Surah Al-A'raf ayat 201. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahannya. Itu was-was. Mari fikir anu je, macam tak percaya ke Islam. Lepas tu sedar balik. Ingat balik. Dia percaya balik. Ini was-was. Hak syok ni terus menerus tak percaya. Imam Nawawi sebut dalam kitab dia Al-Azkar, orangnya ada penyakit was-was, jangan duka cita, dia kena lawan. Termasuk dalam jihad, perjuangan menentang syaitan dalam diri kita, termasuk dalam jihad. Bila ada penyakit was-was, menandakan iman dia ada. Kerana kalau rumah yang tak ada piti, tak ada duit, tak ada harta, peropok tak pergi. Peropok tak cara pun. Rumah tak ada duit, buat nyusah je, peropok tak ganggu. Bila syaitan mari ganggu, menandakan iman kita ada. Iman kita ada. Tengok tu syaitan ganggu, mari penyakit was-was. Kena lawan. Lawan, kena lawan dia. Lawan dengan perasaan kita, lawan dengan doa. Surah An-Nas. Itu terang-terang. Qul a'udzu birabbin nas hingga akhirnya. Itu Tuhan ajar nak lawan penyakit was-was ini. Atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'aluhu inna najidu fi anfusina ma yata'azamu ahaduna an yatakallama bih, qala wa qad wajadtumuh, qalu na'am, qala dhalika sarihul iman, wa fi riwayatin alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasah. Maksudnya, beberapa orang kalangan sahabat Rasulullah SAW bertanyakan, tanya Rasulullah, sesungguhnya kami dapati dalam diri kami apa yang dianggap perkara yang dikira besar dari segi imannya. Kalau diucap oleh seseorang itu, wahai Rasulullah, mari perasaan kami, dalam hati kami, perasaan kalau sebut dengan lidah dah, habislah iman. Wasuk habis. Mari perasaan itu. Rasulullah bersabda, adakah kamu dapati iman itu masih ada? Iman ada lagi, mau percaya pula? Mereka menjawab, ya, ada. Lepas tu sedar balik. Rasulullah bersabda, itu adalah iman yang nyata. Rasulullah kata, itu iman yang nyata. Hak sedar balik itu iman yang nyata. Dalam satu riwayat yang lain, Rasulullah telah bersabda, segala puji bagi Allah yang menolak tipu daya syaitan menjadi was-was. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala tolak was-was. Lepas itu sedar balik. Di kalangan ulama, ada yang berpendapat bahawa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Ianya dipandang sebagai akidah yang tidak boleh dibelah bagi. Pandangan setengah ulama, iman itu macam tula, tak bertambah, tak beriman. Bila orang itu percaya, macam tu dah. Tidak bertambah, tidak berkurang. Menurut pendapat salaf. Salaf ialah ulama generasi awal.
tahun 1 sehingga tahun 300 Hijrah. Ada ulama mengatakan tahun 500 Hijrah. Yang disebut oleh Nabi, khairul quruni qarni, thumma alladhina yaluna, thumma alladhina yaluna. Sebaik-baik abad ialah abad aku, 100 tahun. Kemudian berikutnya tahun 200. Kemudian berikutnya tahun 300. Abad ini tidak ada kecelaruan. Di zaman kerajaan Abbasiyah, khususnya zaman Al-Ma'mun, berlaku gerakan penterjemahan. Menterjemahkan buku-buku falsafah. Falsafah Greek Yunani, falsafah Parsi, falsafah India, falsafah orang bukan Islam. Dia terjemah dalam bahasa Arab. Di samping dia terjemahkan kitab-kitab sains, teknologi, ilmu pertanian, ilmu angkasa lepas. Orang Islam terjemah buku-buku ini. Tapi termasuk ilmu falsafah. Bila baca kitab falsafah, fikiran jadi celaru. Memikirkan tentang sifat-sifat Tuhan yang tak boleh dicapai oleh akal manusia. Timbulnya mazhab Mu'tazilah, Jabariyah, macam-macam. Berlaku pertembangan, berlakunya ilmu kalam. Ilmu kalam, ilmu berhujah dengan Mu'tazilah dan Jabariyah. Di mana golongan salaf tak urat nak lawan. Nak lawan Mu'tazilah tak urat. Maka lahir ulama-ulama ilmu kalam yang melahirkan Asy'ariyah dan Maturidiyah untuk melawan falsafah ini asalnya. Salah tak urat lawan. Pakai zahir ayat Quran, tak urat kita pakai kerah begitu saja. Jadi Asy'ariyah Maturidiyah ni ada sunnah juga untuk melawan Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah dan lain-lain. Kerana salah tak urat nak lawan. Nak lawan apa namanya puak falsafah mesti dengan falsafah, dengan mantik. Timbulnya ini. Jadi ulama salaf, ulama generasi awal berpendapat iman yang disertakan menurut pendapat salaf, bahkan pendapat jumhurul ulama, kebanyakan ulama, termasuk ulama-ulama khalaf. Ulama khalaf pun sependapat dengan ulama salaf. Iman yang disertakan dengan amal yang soleh itu bertambah dan berkurang. Bertambah dan berkurang. Kita kena sedar, ulama ni ada ulama salaf, ada ulama khalaf. Ulama 4 mazhab, ini ulama salaf. Ini zaman 300, 100 hingga 300. Maka Imam Abu Hanifah, Imam mazhab Hanafi, Imam mazhab Maliki, Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ini adalah salaf. Aqidahnya salaf. Fiqhnya mazhab dia. Fiqhnya mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali. Aqidahnya mazhab salaf. Kerana zaman itu zaman tak ada lagi falsafah. Kita kena sedar. Bahkan terdapat kalangan ulama yang khalaf ini aqidahnya salaf. Ibnu Katsir, Imam Nawawi. Imam Nawawi, Ibnu Katsir, fiqhnya Syafi'i. Aqidahnya salaf. Di sana ada ulama-ulama khalaf, Asy'ariyah, Maturidiyah, Imam Ghazali, Imam Al-Haramain dan lain-lain lagi. Fiqhnya Syafi'i, akidahnya Asy'ariyah, Maturidiyah. Jangan kita celaru, kena baca sejarah ni. Banyak yang tak baca sejarah duduk balas apa-apa. Sejarah tak baca. Ini perkembangan ilmu dalam Islam yang kita kena sedar, jangan balas. Jadi mengikut pendapat ulama salaf dan jumhur ulama khalaf. Ulama khalaf. Bahkan dalam mazhab Syiah, Abu Ja'far As-Sadiq, fiqhnya Imamiyah, Isna Asyariyah, akidahnya salaf. Mazhab Zaidiyah Syiah, fiqhnya Zaidiyah, akidahnya Mu'tazilah. Begitu. Kita kena sedar ini mazhab politik ada, mazhab fiqh ada, mazhab akidah ada, tariqah tasawuf pun ada. Itu kena faham. Perpecahan-pecahan dalam perkara cabang. Jadi pendapat ulama salaf dan jumhur ulama di kalangan khalaf mengatakan iman itu bertambah dan berkurang. Menyatakan demikian firman Allah Taala, ada dalil ayat Quran. Firman Allah Taala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana.
surah Al-Anfal ayat 2. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila dia sebut Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dia baca kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Ayat yang mengatakan iman bertambah. Juga sebab berzikir, ingat Allah Ta'ala banyak-banyak. Dengan sebab baca Quran banyak-banyak. Tahu makna dia, baca Quran. Quran ni kitab mukjizat. Baca beratus kali pun akan temu perkara baru. Akan ada ilmu. Kalau kita baca Quran dengan faham makna dia. Orang tak faham makna macam tulis je. Orang yang baca Quran faham makna dia, ulang berapa ratus ribu kali pun mesti ada ilmu baru yang muncul, yang ada daripada Quran ini. Dengan sebab itu, orang yang baca Quran banyak, yang faham makna dia, iman dia bertambah. Berzikir ingat Allah Ta'ala, iman dia bertambah. Quran kata demikian. Jadi pendapat ulama mengatakan iman bertambah ni yang lebih kuat, kerana ada dalil ayat Quran. Firman Allah Ta'ala, fa ammal ladzina amanu fazadathum imana, surah At-Taubah ayat 124. Maksudnya, adapun orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya. Surah At-Taubah menambahkan imannya. Surah yang berkait dengan perang, berkait dengan jihad fisabilillah, menentang musuh. Bila baca ayat ni, iman dia bertambah, tambah yakin pada Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Surah Al-Ahzab ayat 22. Maksudnya, dan tatkala orang-orang mukmin melihat tentera Ahzab, mereka berkata, inilah yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasulnya. Dan demikian itu tidaklah menambahkan kepada mereka kecuali iman dan penyerahan dirinya. Ayat ini mengisahkan peristiwa Ahzab. Apabila golongan ahli kitab orang Yahudi bergabung dengan musyrikin Mekah dan musyrikin yang lain. Bala tentera yang jumlah 10,000 datang nak menyerang Madinah. Datang dari segenap penjuru kepung Madinah. Penduduk Madinah, orang Islam tak sampai 10,000. Siapa orang munafik, siapa orang Yahudi. Mereka datang dengan bala tentera yang jumlahnya besar. Lalu Nabi bermesyuarat dengan sahabat dia, macam mana nak hadap. Salmanul Farisi, seorang sahabat yang asal daripada Parsi, mencadangkan gali parit. Maka digali parit Khandaq, gali parit untuk benteng pertahanan, digali parit. Maka Madinah dikepung. Masa dikepung itu, wazulzilu hunalikal tuliyal mu'minun wazulzilu zilzalan syadida. Di sana orang beriman diuji oleh Allah. Mereka digoncang dengan sehebat-hebatnya. Digoncang dengan sehebat-hebatnya. Musuh sedang melilingi mereka. Jumlah mereka tak banyak. Musuh besar. Iman bergoncang. Orang-orang munafik menzahirkan dirinya. Orang Yahudi mula khianat. Di masa itu, orang yang benar-benar beriman, imannya bertambah. Iman bertambah. Belum mari musuh, dalam keadaan bahaya, maka hatinya bergantung dengan Allah lebih kuat lagi. Tuhan sebut, orang yang beriman ni, iman dia bertambah. Bahkan mereka bersedia untuk berjuang dan mengundur giliran untuk mati dalam mempertahankan Islam, untuk mati syahid. Faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara mereka ada orang yang telah menunaikan janjinya sehingga mati mempertahankan Islam, dan ada orang yang tunggu giliran untuk mati mempertahankan Islam. Ini iman dia bertambah. Jadi ayat ini menunjukkan iman itu bertambah. Bertambah. Jadi pendapat mengatakan iman itu bertambah lebih kuat. Jadi kita kena menambahkan iman kita dengan berzikir, dengan baca Quran, dengan kita lawan musuh-musuh Islam. Sebab iman kita bertambah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Kita sambung pembicaraan kita berkenaan iman dan Islam. Iman, Islam dan dua kalimah syahadah. Iman dan Islam itu adalah tersimpul juga di dalam dua kalimah syahadah. Dan sesungguhnya semua amalan iman dan Islam itu adalah untuk mentahqiqkan, untuk menyatakan dua kalimah syahadah di dalam hati seseorang Muslim dan menjadi permulaan dan penyudahnya. Sebagai pernyataan Islam dan iman itu ialah dengan mengucap dua kalimah syahadah. Iman yang sebenar letak dalam hati manusia. Adapun Islam dizahirkan. Semuanya berkait dengan kepercayaan yang disimpulkan, yang diikat dengan kuat dan kemas. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu sami'un 'alim. Maka sesiapa yang mengkufurkan taghut, yakni yang lain daripada Allah, yang melampaui batas Allah Subhanahu wa taala, dan beriman kepada Allah, percaya pada Allah sahaja, maka sesungguhnya dia telah membuat satu simpulan yang teguh dan kuat yang tak boleh dirombak sekali-kali. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Iaitulah la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan. Menolak Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Illallah, mengisbatkan Allah sahaja. Tak ada yang lain. Oleh kerana hati manusia, kita tak boleh tengok, tak nampak. Yang tahunya Allah Ta'ala. Bagi membuktikan kepada kita, maka seseorang itu hendaklah mengucap dua kalimah syahadah. Ataupun yang mempunyai maksudnya. Cukup bagi kita menganggap dia beriman dan Islam. Kalau dia mati, diurus jenazahnya sebagai seorang Islam. Saudara kita. Masalah hati dia, serah pada Allah Ta'ala. Oleh kerana kalimat tauhid ini sangat penting. Menjadi permulaan kehidupan manusia dan penyudahnya. Maka dalam mazhab Syafi'i dan beberapa mazhab yang lain, disunatkan azan dan iqamah pada telinga kanak-kanak yang dilahirkan. Apa hikmahnya? Budak kecil kerti apa? Faham apa? Kerana dalam azan dan iqamah itu terkandung kalimat tauhid yang sangat besar makna dan artinya. Walaupun ada ulama hadis kata ini hadis dhaif. Walaupun dhaif, diamalkan oleh as-salafus salih, oleh kalangan ulama-ulama zaman dahulu, termasuk Khalifah Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah yang alim, yang mujtahid, mengamalkan azan
Dia telinga kanak-kanak yang dilahirkan. Ada ulama mengatakan selepas dilahirkan. Ada ulama mengatakan selepas 7 hari. Itu perkara khilafiyah. Buatlah masa mana-mana pun. Yang penting untuk mendapat berkat dengan 2 kalimah syahadah. Untuk jauhkan dia daripada hasutan syaitan dan iblis. Kalimah tauhid diucapkan pada awal dilahirkan, pada kanak-kanak yang dilahirkan, dan diucapkan pada akhir. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajar orang yang nak mati dengan la ilaha illallah. Kerana Nabi bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir kalam dia la ilaha illallah, nescaya dia masuk syurga. Maksudnya bila kata ajar la ilaha illallah, dia mengucap cukup, jangan ulang lagi. Kecuali dia bercakap benda lain pula, kita ulang, suruh kata balik. Kalau tak bercakap benda lain, cukup itu saja. Di akhir kalamnya la ilaha illallah. Setengah orang kita ni sambung. Jadi cukup. Bila dia ucap, dia ikut kita ucap, ataupun isyarat dia tak boleh bercakap. Maka cukup. Kalau isyarat tu kita ulanglah supaya dia ingat semua. Kalau dia berucap, teruskan. Biar. Kecuali dia ada bercakap benda lain, kita ulang supaya dia mengucap akhir kalam dia la ilaha illallah. Allah ni sangat besar maknanya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal yang menjadi utusan Rasulullah SAW ke negeri Yaman. Bila Nabi nak hantar Muaz bin Jabal ke negeri Yaman untuk membantu Abu Musa al-Ash'ari yang jadi gubernur. Muaz seorang sahabat yang alim, termasuk kalangan ulama us-sahabah, ulama sahabat. Nabi kata Muaz bin Jabal yang dihantar ke Yaman, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa in ata'u lidzalika fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylah fa in ata'u lidzalika fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu ila fuqaraihim fa inhum ata'u lidzalik fa inhum ata'u lidzalik, tak sambung tu, inhum fa iyyaka wa karaima amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innaha laysa bainaha wa bainallahi hijab. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya, sesungguhnya kamu, wahai Muaz, akan menemui kalangan ahli kitab. Di Yaman ada ahli kitab, Yahudi dan Kristian. Maka ajaklah mereka kepada pengakuan bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan aku, yang Muhammad Rasulullah. Suruh dia mengucap dulu. Maka mereka, kalau mereka patuh, beritahu kepada mereka bahawa Allah mewajibkan kepada mereka 5 sembahyang pada tiap-tiap hari dan malam. Kalau mereka patuh, beritahu kepada mereka bahawa Allah mewajibkan zakat harta yang diambil daripada orang-orang yang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang yang berhajat kepada harta itu. Maka kalau patuh, jauhilah daripada mencoba harta benda mereka, dan takutlah kamu akan doa orang yang terkena zalim. Sesungguhnya tidak ada hijab, tak ada dinding di antaranya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memiliki makna yang sangat menarik. Yang pertama, nak masuk Islam kena mengucap 2 kalimah syahadah. Yang pertama, kena mengucap 2 kalimah syahadah. Mengaku tak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah dan Muhammad itu Rasulullah. Sebut dalam bahasa Arab, kemudian terjemah. Kalau dia tak mampu bahasa Arab, terjemah. Biar dia sebut.
Hadis ini juga mengatakan uslub dakwah, cara berdakwah. Jangan ropoh kita dakwah orang ni. Mula-mula ajak dia mengucap 2 kalimah syahadah dulu. Setelah dia mengucap 2 kalimah syahadah, malak-malak barulah beritahu kepada mereka, orang yang mengucap tu Allah Ta'ala mewajibkan kepada kamu sembahyang 5 waktu tiap-tiap hari dan malam. Sembahyang 5 waktu. Setelah dia buat, kata Nabi, dia buat sembahyang 5 waktu, beritahu kepada mereka Allah Ta'ala mewajibkan zakat. Kalau dia berada, dia seorang yang kaya, dia ambil daripada harta orang yang kaya sedikit saja untuk diberi kepada mereka yang berhajat, yang berhak. Kalau mereka patuh beri zakat, kata Nabi, jangan ambil ikut suka zakat tu. Nak ambil kambing dia, jangan kita nak ni, jangan. Biar dia yang beri suka pada kita. Dia nak beri hak gemuk ke, hak kuruh ke, hak besar ke, hak padan ke, ikut. Jangan paksa dia. Beri ambil ni, tak boleh. Jangan paksa. Ikut dia nak suka. Hak mana-mana harta dia. Takut doa orang yang kena zalim. Nabi kata, kerana doa kena zalim ni Allah Ta'ala terima, berkenan. Tak ada hijab, tak ada dinding dengan Allah Ta'ala. Walaupun Allah Ta'ala tak tunang selalu, jaga orang zalim kena bila-bila masa. Jangan zalim. Ini uslub, cara berdakwah. Ajak mengucap, lepas tu beritahu. Setelah dia mengucap, beritahu sembahyang 5 waktu. Jangan jaga kena sunat lepas ni. Wayak dah. Tak ada apa-apa, wayak dah. Sunat lalu. Ni tak kena uslub dakwah tu. Tak kena. Tanya pula, masuk Islam atau apa, nak nikah ke? Ini semua kacau dekat ni. Ini bukan cara nak menarik orang pada Islam. Ini tak betul. Kata ke dia macam-macam pula. Ini tak betul. Bila orang nak masuk Islam, terus ajak dia mengucap 2 kalimah syahadah. Jangan panjang lagi. Jangan duk main benda-benda lain. Jangan. Dengan sebab benda lain. Setelah dia mengucap 2 kalimah syahadah, malak-malak beritahu sembahyang 5 waktu. Jangan royak sembahyang 5 waktu, sembahyang tahajud, sembahyang tarawih, royak lalu. Sembahyang 5 waktu dah apa nak lekat, royak dah sembahyang tahajud satu macam ni. Start-startnya tu lalu. Jangan. Beritahu ringan dulu, sembahyang 5 waktu. Kalau dia tak erti baca, ikut. Mazhab Syafi'i wajib kena baca Fatihah. Mazhab lain tak wajib, dengar imam saja cukup. Ikut. Pakat mazhab lain. Tak boleh kena mazhab Syafi'i. Tak boleh. Tak boleh. Imam Malik tok guru Imam Syafi'i. Imam Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, Abu Yusuf, murid Abu Hanifah, mazhab Hanafi, tok guru Imam Syafi'i. Imam Ahmad, murid Imam Syafi'i. Pandangan dia lain. Ni doa Syafi'i kata gini, tak boleh. Kalau orang hak kuat dah tak apalah. Orang baru masuk Islam, tak salah duduk tekan-tekan. Bersunat ni pun, mazhab Syafi'i kata wajib. Ada mazhab kata tak wajib sunat. Ini benda-benda khilaf. Kita kena sedar. Ada mazhab lain kata itu termasuk dalam benda dalam. Syafi'i kata tak, wajib kena sunat. Tak apalah nak pakai. Memanglah maulid sunat pada tak bersunat. Tak dinafikan. Tetapi pada orang baru masuk Islam, jangan paksa benda tu lagi. Jangan dulu. Umar bin Aziz, dia seorang khalifah yang mujtahid. Dia khalifah, ketua negara, tapi yang alim, ijtihad. Dia dulu pada Imam Syafi'i lagi, dulu pada Imam Malik lagi. Umar bin Aziz ni berguru dengan ulama-ulama tabi'in, alim. Masa dia jadi khalifah, orang ramai masuk Islam. Dia tulis, ada seorang gubernur dia, satu daerah tu tulis surat ke dia. Wahai Amirul Mukminin, orang ramai masuk Islam ni. Ramai masuk Islam. Bila orang ramai masuk Islam, cukai kurang. Dia orang kafir kena bayar cukai. Orang Islam beri zakat. Bila orang kafir banyak masuk Islam, cukai tanah kharak pun tak ada.
cukai jizyah pun tak ada, cukai usul perdagangan pun tak ada. Adanya zakat je. Jadi kurang harta negara. Saya nak wajibkan bersunat, kata gubernur ni. Nak wajib bersunat. Berarti tu balas surat dia. Min Umar bin Aziz Amirul Mukminin kepada gubernur dia. Innallaha ba'atha Muhammadan da'iyan wa lam yab'athu khatinan, kata Umar bin Aziz. Allah Ta'ala mengutuhkan Muhammad untuk mengajak manusia kepada Islam, berdakwah. Allah Ta'ala tak utuh Muhammad jadi Tok Mudin. Itu surat Umar bin Aziz kepada gubernur dia. Jadi, jangan ke sangat ke ini. Terkenal surat tu. Dan ada lain-lain lagi Umar bin Aziz. Jadi, ajak orang masuk Islam dulu. Dia nak sunat, pujuklah. Tapi ikuti dengan zakat kalau dia kaya. Kalau dia miskin, jangan paksa, tak boleh. Itu cara uslub dakwah. Ini cara berdakwah yang Nabi ajar. Dalam hadis yang lain, lama hadarat Aba Talib bin al-wafah, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fawajada 'indahu Aba Jahl wa Abdullah bin Abi Umayyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan ashhadu laka biha indallah. Faqala Abu Jahl wa Abdullah bin Abi Umayyah, ya Aba Talib, ya Aba Talib, bukan Abi Talib, ya Aba Talib, nahmunya kena Aba Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Falam yazal Rasulullah sallam ya'riduha alaihi wa yu'idani alaihi tilka al-maqalata hatta qala Abu Talib akhir ma kallamahum wa aba an yaqul la ilaha illallah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya, manakala Abu Talib hampir mati, nazak, datang kepadanya Rasulullah SAW, tiba-tiba didapati Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah berada di sisi Abu Talib. Abu Talib ini salah seorang pembesar Mekah, orang besar Mekah, orang tua yang dihormati. Masa Abu Talib nazak, Abu Jahal ada sama, Abdullah bin Umayyah ada sama, dan Nabi ada. Lalu Rasulullah SAW bersabda, wahai bapa saudaraku, katakanlah bahawa tidak ada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah, iaitu kalimah yang membolehkan aku menjadi saksi untukmu di sisi Allah. Nabi ajar mengucap, wahai bapa saudara, katalah la ilaha illallah, mudah-mudahan aku jadi saksi kepada Allah bahawa masuk Islam, mengucap la ilaha illallah. Maka berkata pula Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, wahai Abu Talib, adakah kamu meninggalkan agama Abdul Muttalib? Abu Jahal pergi ganggu, mu nak tinggal agama tok kimu Datuk Abdul Muttalib? Nak tinggal? Salam terus mengucapkan syahadah kepadanya, dan kedua-dua orang itu mengulangi juga cakapnya, sehingga akhirnya Abu Talib mengaku tetap berpegang dengan agama Abdul Muttalib dan tidak mahu berkata la ilaha illallah. Nabi kata, aku ikut agama Abdul Muttalib. Ini mengikut pendapat Ahli Sunnah. Jumhur mengatakan Abu Talib tak masuk Islam kerana dia tak mengucap. Ini ulama Ahli Sunnah, termasuklah mazhab Wahabi, sebagian Asy'ariyah dan Maturidiyah kata begitu. Ada yang mengikut pendapat ulama Ahlul Bait, ulama Syiah, mazhab Imamiyah, mazhab Zaidiyah, dan sebahagian daripada ulama Ahli Sunnah. Ada ulama mengatakan, di antaranya Syekh Muhammad Abu Zuhrah, seorang ulama Mesir, alim Mesir yang terkenal, Syekh Abu Zuhrah, mentarjihkan bahawa Abu Talib beriman. Abu Talib beriman juga dengan bukti pendiriannya yang tegas mempertahankan Rasulullah SAW. Kerana Abu Talib mempertahankan Nabi, pertahankan Nabi, sanggup berperang mempertahankan Nabi. Ini apa makna ni? Maknanya dia sayang ke anak saudara dia, menyatakan bahawa ajaran anak saudara dia itu betul. Ini walaupun dia tak sebut la ilaha illallah. Ini pendapat Syekh Abu Zuhrah dan beberapa ulama Ahli Sunnah dan ulama Ahlul Bait, termasuk Abbas radhiyallahu anhuma,
Iaitulah adik-beradik Abu Talib. Dia ikut agama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni agama apa? Agama Ibrahim AS. Bukan Nabi Ibrahim. Agama Ibrahim makna la ilaha illallah jugalah. Itu maknanya. Jadi pendapat ini sangat kuat hujahnya. Pendapat mengatakan Abu Talib tak Islam tu pendapat yang dhaif, yang lemah. Pendapat yang kuatnya Abu Talib percaya pada Nabi, mempertahankan Nabi. Dia jaga sungguh Nabi sejak kecil sampai kepada Nabi jadi Rasul. Bila orang kafir datang berjumpa dengan Nabi, tawar pada Nabi macam-macam, Nabi tolak. Suruh Abu Talib pujuk anak dara dia Muhammad ni, terima tuntutan. Lalu Abu Talib panggil Nabi, Nabi datang. Lalu Nabi kata, demi Allah, kalau dia letakkan matahari di kananku, bulan di kiriku, jangan kena beri dunia pada aku, tambah matahari dengan bulan. Supaya aku meninggalkan urusan Islam, aku tak akan tinggal. Walaupun aku mati, kata Nabi. Abu Talib kata, ikut sukamu lah. Aku tetap mempertahankanmu, kata Abu Talib. Lalu Abu Talib panggil keluarga dia, anak-beranak dia, sanggup berperang sekiranya Nabi diganggu. Sanggup berperang kalau Nabi diganggu. Ini kedudukan Abu Talib. Ini menandakan Abu Talib mempertahankan anak saudara dia. Bahkan satu peristiwa yang sangat sedih, iaitulah Fatimah binti Asad, isteri Abu Talib ni, jaga anak saudara dia, jaga Nabi masa kecil. Dan dia berhijrah dengan Nabi di Madinah. Berhijrah bila Nabi wafat. Bila Fatimah binti Asad wafat. Fatimah ni ialah ibu Sayyidina Ali, mak saudara. Yang jaga Nabi masa Nabi kecil. Jaga. Fatimah binti Asad mati. Nabi masuk dalam kubur dia. Nabi masuk dalam kubur. Dan Nabi menangis dalam kubur itu. Nabi mengiring dalam kubur, menggosok dia lahat dengan tangan. Gosok dengan tangan. Kemudian letak mak saudara dia ni dalam liang lahat, dalam keadaan menangis. Bila dia naik, Sayyidina Umar tanya, "Bapa Rasulullah buat begini?" Rasulullah begini. Kata Nabi, dia mak aku, jaga aku. Pada masa ayah aku mati, mak aku mati. Tahukah kamu 70,000 malaikat menyembahyangkan jenazahnya? Nabi kata 70 malaikat menyembahyangkan jenazah Fatimah binti Asad, kerana jasa dia menjaga Nabi SAW. Ini dia. Jadi pendapat yang sangat kuat, keluarga Abdul Muttalib mempertahankan Nabi sehingga sanggup berperang. Ini kena. Jadi pendapat kata Abu Talib ini mati kafir, pendapat ini lemah. Walaupun masyhur dalam banyak-banyak kitab. Tetapi kita tengok dalam sirah Nabawiyah, perjalanannya Abu Talib ini mempertahankan anak saudara dia sampai akhir sehingga dia mati. Bila Abu Talib mati, barulah orang kafir berani nak buat apa pada Nabi SAW. Wallahu a'lam.